Okey, kita akan bincang soalan 1. Soalan 1. Raja 1 menunjukkan hubungan antara set P, Q dan R. Jadi, diberi bahawa set P dipetakan kepada set Q oleh fungsi X tolak 2 bahagi 3 dan dipetakan kepada set R oleh GHX sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tolak 1. Soalan A, tulis fungsi yang memetakan set P kepada set Q dengan menggunakan tata tanda fungsi. So, dia sudah bagi di atas kan X tolak 2/3 tu bahawa set P dipetakan kepada set Q. Tapi, kita mesti tulis dalam bentuk tata tanda fungsi. So, kita masukkan HX sama dengan X tolak 2/3. Okey, itu dah. Okey, soalan B. Cari fungsi songsang bagi set Q yang dipetakan kepada set P. So, tadi kita sudah dapat PQ. Tapi sekarang dia mau bagi songsang. Yang bagi songsang, kita ambil nilai tadi, X tolak 2 bahagi 3 sama dengan Y. Kita pindahkan semua pergi kanan kecuali X. Jadi kita dapat fungsi songsang HX sama dengan 3X tambah 2. Soalan C, cari fungsi yang memetakan set Q kepada set R. Saya sudah buat dalam bentuk macam ni supaya lagi mudah untuk lihat. So, kita dapat tengok dia mau cari set Q kepada set R. Kita labelkan sebagai GX. Kalau kita tengok GX tu berada di luar, G berada di luar. So, kita ambil fungsi songsang tadi. Kita sudah dapat 3Y tambah 2. Kita ambil tata tanda fungsi GHX sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tolak 1. Kita ambil ni, kita masukkan dalam dia punya X. So, tapi kita mesti gantikanlah sini X dia pergi jadi Y sebab sini nilai dia Y. So, kita selesaikan, kita dapat 9Y kuasa 2 tolak 5. Tapi seperti biasa, jawapan akhir kita mesti tukar pergi GX sama dengan 9X kuasa 2 tolak 5. Itu sahaja. Okey, sekarang kita buat soalan 2A. Cari julai nilai X bagi X tambah 12 lebih kecil daripada 5X darab X tolak 2. Jadi kita buat, kita kasih darab masuk, kita dapat 5X kuasa 2 tolak 10X. Kita bagi pindahkan semua pergi sebelah kiri, kita dapat 5X kuasa 2 tolak 11X tolak 12 sama dengan 0. So, kita mau cari nilai-nilai dia kan, julat dia. Okay, and then kita tekan kalkulator, kita dapatkan nilai-nilai X, kita dapat 3 dan negatif 4/5. Kita lukis macam ni. Lepas kita tengoklah dia punya nilai tu lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0. Lepas tu kita dapat X lebih kecil daripada negatif 4/5. So, kita lorikkan dia di atas. X lebih besar daripada 3, kita lorikkan dia di atas sini. Okey, itu saja untuk A. Soalan B, diberi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 8x tolak 7. Tanpa melukis graf, cari titik maksimum bagi fx. Cara dia, first kita tentukan dulu bentuk graf ni dia senyum atau sedih. So, dia punya, kita tengok sini dia sedih, so maksudnya dia ada titik maksimum, tapi memang sudah bagi tahu juga kan. Okey, lepas tu kita tuliskan formula X sama dengan negatif B per 2A. Ini formula ni untuk cari nilai nilai titik max atau titik minimum. So, kita masukkanlah, dia sudah bagi kita punya fungsi kuadratik tu. Ni adalah A, sini B, sini C. So, kita masukkan nilai-nilai dah, negatif 8 per 2 darab negatif 2. Kita dapat X sama dengan 2. Tapi itu bukan jawapan yang paling last. Kita mesti cari koordinat titik dia. Okey, kita masukkan nilai X tu dalam fungsi kuadratik. Kita buat sama dengan negatif 2, masukkan dalam X tu, negatif 2 darab 2 kuasa 2 tambah 8 darab 2 tolak 7. So, kita dapat nilai Y ialah 1. So, jadi kita ambil
X2, Y1, kita dapat titik maksimum. Koordinat dia 21. Itu saja. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 3. 3A, dia bilang selesaikan persamaan yang ini. Kemudian jawapan dia tu bundarkan kepada 3 angka bererti. Ingat 3 angka bererti. Jangan pula pergi 4 angka bererti. Okey, first kita salin balik. Jadi kita salin balik ni soalan ini persamaan di sini. Dan kita nampakkan ini 3 ni di luar kurungan. Jadi kita boleh kasih pindah dia pergi bawah sini. Dan ingat nih, hukum mau cari X nih, hukum log. Jadi 7 kita bring down dia pergi. Jadi log. Okey, lepas tu tekan je calculator, dapat jawapan. Dan ingat 3 angka bererti. Gitu. Lepas tu B, dia bilang selesaikan persamaan X tambah 4 sama dengan puncak kuasa X tambah 10. Okey, sekarang ni ada puncak kuasa kan. Kita mau kasih hilang ni puncak kuasa ni. Macam mana masih hilang? Kita darab dengan square. Jadi okey, sebelah ni sudah darab square. Sini pun mau darab lah square kan. Jadi sudah begini, kita kembangkan saja jadi begini. Senang je ni, masih kembang ni. Kemudian dari sini ini, yang ini nih kita pindah pergi sebelah sini. Jadi yang positif pindah pergi sebelah, pergi negatif pindah pergi sebelah, pergi positif. Kemudian yang kita kasih sama X sama dengan X punya, yang nombor sama dengan nombor punya. Lepas tu tekan calculator, dapatlah jawapan X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 6. Okey, soalan sini dia bilang selesaikan persamaan ini. Jadi kalau dia bilang selesaikan persamaan, maknanya kita mau cari X. Kita salin je balik di sebelah sini. Lepas tu di sini ni kan kita nampak 3X. Kita mau kasih pisah dia. Jadi kita tulis begini. Lepas tu yang ini pun kita mau kasih pisah dia juga lah, tapi pisah dia bukan pisah begini, pisah begini. Ini hukum log nih guys. Jadi log yang atas, yang besar nih di atas, yang kecil nih di bawah. Dan ini 3 ikut macam gini punya. Jadi ini hukum log juga. Apa-apa yang begini, kalau ini sama, dia akan jadi 1. Jadi 1 salin je balik. Ini boleh selesaikan guna calculator dan dapatlah persamaan yang ini. Dan ini boleh potong sebab nilai dia sama. Dan yang ini nih kita pindahkan ke sebelah. Jadi begini. Jadi dia square sama dengan 4. Kemudian square ni kita mau kasih pindah lagi ke sebelah, kita jadikan dia square root. Lepas tu kita selesaikan sejalah persamaan dia untuk cari X. Untuk soalan 4, dia bilang sini Cik Lee memasukkan wang ke dalam bank pada awal tahun 2015 yang akan memberikannya faedah setiap tahun. Jadi jadual 4 ni dia menunjukkan jumlah wang dalam akaunnya pada akhir setiap tahun. 2015 dia ada 2,000 ringgit. 2016 dia ada 2,100 ringgit. 2017 dia ada 2,205 ringgit dalam akaun bank dia pada akhir tahun lah. Jadi untuk soalan A, dia tanya berapakah peratus faedah yang diberikan oleh bank? Peratus faedah yang diberikan oleh bank, dia bilang. Jadi macam mana kita mau cari tu peratus faedah? Kita tengok dari 2015 pergi 2016. Berapa penambahan guna duit? Okey. Jadi kita tahu sini tambah dia sini pergi sini sama tambah dengan 100. Sebelah sini pergi sini tambah dengan 150 kan? 105. Jadi kita mau kira peratus dia untuk penambahan dia lah. Jadi macam mana kita buat? Kita ambil ini sebagai macam base dia.
keseluruhan dia, dan kita ambil tahun 2016 punya jumlah tolak dengan 2015 punya jumlah, which is this one and this one, dan kita gunakan 2015 punya jumlah ni sebagai dia punya kira keseluruhan lah. Lepas tu kita darab dengan 100. Sebab apa? Sebab dia mau cari peratus. Sudah tu kita tekan saja kalkulator dan dapatlah 5%. Tapi kita mesti buat lagi untuk tahun 2016 sama 2017 punya. Jadi kita guna 2016 sebagai dia punya base ini, keseluruhan dia, dan 2017 punya jumlah tolak dengan 2010 punya jumlah dan darab 100, dan kita dapat yang sama kan. Jadi berarti dia punya peratus faedah adalah 5% lah setiap tahun. Kemudian kita tengok soalan B. Dia bilang sini, jika ini berterusan, maksudnya jika setiap tahun tambah 5% begitu, berapa jumlah wang yang ada dalam akaun Ceklim pada awal tahun 2019. Jadi dari 2015 pergi 2019 ada berapa tahun? Ada 5 tahun. Sebab kita kira begini, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bukan kira dia punya sini, jadi dia punya julat begitu, kita kira 5 tahun berapa. Okey, jadi kita tahu tahun dia ada 5 tahun, dari sini 5, dan kita punya jumlah pada first year adalah 2000. Kemudian perbezaan setiap tahun adalah 5%. Sebab ini adalah persen, kita mau tukar pergi dia nombor bulat lah. Jadi kita mau kasih dia jadi begini. Jadi kita guna TN sama dengan AR N tolak 1 punya formula. Jadi kita masukkan saja apa yang kita sudah ada ke dalam. 5 masuk dalam ni, masuk dalam ni, ini masuk dalam ni, begitu. Dan seperti biasa tekan kalkulator saja untuk dapat jawapan. 2,431 ringgit 1 sen. Okay, soalan 5. Encik Hassan mempunyai sebidang tanah yang berbentuk segi 4 tepat. Dia ingin mendirikan sebuah rumah dan membina sebuah taman seperti Raja 5. Jika perimeter rumah ialah 72 meter dan luas taman itu ialah 300 meter square, cari nilai X dan Y. So first kita gunalah sebanyak mungkin info yang dia bagi. So dia sudah bagi sini panjang dia punya ni sini ialah X, sini 6 kan. So kita mau cari lah, sebab rumah ni tak ada apa-apa nilai dia bagi. So kita cari sendiri, kita pasangkan 40 tolak Y. Sebab sini 40 tolak Y, kita dapat ni 40 tolak Y tu adalah panjang dia. Lepas tu dia punya lebar dia X tolak 6. So kita dapat X tolak 6. So kita pasang lah, kita gunakan persamaan serentak. First kita pasang dia punya perimeter dulu. Perimeter dia 72 sama dengan 2 darab 6 tolak X. Sebab ni ada 2 kan perimeter. So kita tambah. Lepas tu tambah 2 darab 40 tolak Y. And then kita selesaikan, kita dapat persamaan pertama, iaitu X tolak Y sama dengan 2. Lepas tu kita pasang lagi, kita mau cari persamaan kedua. Kita pasang, dia bagi luas taman ialah 300 meter square. So macam mana kita dapat luas? Kita mau dapatkan, kita masukkan lah kan macam ni. So, kita dapat luas taman ni daripada 40x 40 dan x, sebab kita ambil ini saiz segi 4 tu. So kita mau taman je, kita nak mau rumah. So kita ambil 40 tolak 40 darab x tolak 40 tolak y darab x tolak 6. Lepas tu selesaikan, dapat persamaan kedua. Lepas tu daripada 1 kita ambil nilai x. Y pun boleh juga, tapi kita guna x lah dulu.
X sama dengan 2 tambah Y. Kita bagi pindah semua kecuali X. Lepas tu kita dapat yang persamaan ketiga. Ketiga punya ni kita masukkan dalam persamaan yang kita belum guna, iaitu persamaan yang kedua. So kita masukkanlah nilai dia dekat dalam X dia. So kita dapat, selesaikan, kita dapat Y kuasa 2 tolak 4Y tolak 60 sama dengan 0. Tekan kalkulator, kita dapat Y sama dengan 10, Y sama dengan negatif 6. Tapi kita biarkan negatif 6 ni kita jangan ambil, sebab takkanlah panjang boleh negatif kan. So kita mesti positif lah. So kita ambil, okay, kita dapat Y sudah. Kita sudah dapat Y. Kita masukkan dalam persamaan yang ketiga, yang paling mudah lah untuk kita dapat terus. So kita dapat X sama dengan 2 tambah 10. Kita masukkan nilai Y ialah 10. Kita dapat panjang X ialah 12 dan panjang Y adalah 10. Okey, untuk soalan nombor 6A, dia bilang selesaikan persamaan trigonometri 6 cot theta sama dengan 7 tolak tan theta untuk 0 darjah. Untuk julat inilah senang. Jadi kita tahu kalau cot kita mau dia sama dengan tan ni, macam kasih sama-sama dia punya apa, kita cot ni sama dengan 1 per tan theta. Jadi kita tulis dulu begini, dan persamaan yang ini kita akan perkan dia dengan 1. Lepas itu 6 ni akan kita darab masuk saja, darab masuk. Sudah darab masuk, kita darab silangkan kedua-dua persamaan ini untuk mendapat persamaan kuadratrik lah. Kemudian kita masukkan, ya kita pindah-pindah saja, dan kita dapat persamaan kuadratik ialah ini, dan kita tekan kalkulator untuk dapatkan dia punya punca lah. Kemudian kita dan jawapan dia adalah tan theta sama dengan 6 dan tan theta sama dengan 1. Bagi tan theta sama dengan 1 ni, kita tahu kalau dia tan theta sama dengan 1, theta ni akan confirm dia akan jadi 45 darjah dan 225 darjah. Tapi bagi untuk tan theta 6 ni, kita mau pindahkan tan ni di sebelah. Jadi untuk pindahkan dia, tan tu akan jadi negatif 1. Kita tekan kalkulator saja untuk dapatkan ini. Ini adalah sudut rujukan, dan untuk kalau tan ni adalah positif, kita tahu dia punya graf ni akan jadi macam ni. Jadi kan ini kita sudah dapat kan, dia punya theta ni kan sudah dapat. Kita mau cari theta yang ini lagi, bukan theta inilah, tapi sudut yang ini lagi kita mau cari. Jadi theta sudah dapat, kasih masuk saja dalam sini, tambah 180 untuk dapat 260,54 darjah. Dan theta dia ada 4 lah, kita susunlah cantik-cantik dalam tertib menaik. Untuk soalan B, dia bilang diberikan cos theta sama dengan M bagi julat yang diberikan ini, dan ungkapkan cos dalam kurungan 90 tolak theta dalam sebutan M. Jadi kan kita ingat balik yang cos satwa tu, dan ini adalah cos. Maksudnya cos sama dengan adjacent per hypotenuse. Jadi kita macam mana mendapatkan hypotenuse ni? Kan M sama dengan M per 1 sama dengan M juga. Jadi itulah, kita M ni kita tukarkan kepada M per 1 saja, supaya kita ada dia punya adjacent, kita ada dia punya hypotenuse juga. Jadi okey, kita nampak ni julat yang diberikan ini. Kalau julat yang diberikan adalah begini, dia punya segitiga tu akan berada di raja bahagian sini. Graf ni dia punya segitiga tu akan ada di bahagian atas kanan. Dan kita tahu kan M ni dia punya adjacent. Jadi kita boleh tulis sejalan M ni di sini dan hypotenuse ni di sini. Untuk cari X, kita guna saja teorem Pythagoras, sebab
Kan kita ada sudah 1, kita sudah ada M. Jadi senanglah mau cari. Dan X sama dengan square root 1 kuasa 2 tolak M kuasa 2. Kan 1 kuasa 2 sama aja dengan 1. Kita tulis sajalah 1, tapi 1 kuasa 2. Oke, untuk cari sudut bahagian sini pula, kan dalam satu segitiga ada 180 darjah. Totalnya memang 180 darjah. Dan sini kita tahu adalah 90 darjah, sebab dia adalah sudut tegak. Jadi kita tolak dengan 90 derajat, tolak dengan theta. Jadi 180 tolak 90 sama juga dengan 90 dan tolak theta. Jadi kita itu sajalah cos 90 tolak theta sama dengan X nih. Kita masukkan dalam, sebab cos adalah sama dengan adjacent per hypotenuse. Sini pun sebenarnya ada satu lagi, tapi kan dia di bawah, jadi tak payah tulis pun. Tuh. Gam. Oke. Untuk soalan 7, dia bilang sini adalah raja ini menunjukkan sebahagian daripada graf garis lurus YX melawan X kuasa 2. Dan soalan E dia bilang cari hubungan antara Y per X dan X kuasa 2. Jadi kita mesti tulis dia, kita mesti cari hubungan dia dalam bentuk am lah. Bentuk am yaitu Y sama dengan MX tambah C. Oke. Jadi kita tahu sini ada 2 titik diberikan, yaitu 1, 2 dan 4, 5. Dan untuk cari M, sebab M kan tidak kena bagi, untuk cari M kita ambil titik yang diberikan nih dan kita cari kecerunan dia. Jadi kita dapat kecerunan dia 1. Kemudian kita tidak tahu pintasan C dia apa. Jadi kita ambil salah satu koordinat yang diberikan. Jadi saya ambil koordinat 1, 2 ini dan saya masukkanlah ke dalam bentuk am dia. Jadi Y sama dengan 2 sama dengan M adalah 1 kan. Jadi kita kasih masuk 1 dan X pun 1, masukkan 1 tambah C. Jadi kita tekan saja calculator dan kita mendapatlah C ini adalah pintasan Y ini adalah 1. Kemudian kita mesti ingat ini adalah hubungan antara Y per X dan X kuasa 2. Tengok graf ni pun tahu sudah kan. Jadi Y ini adalah Y per X sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Dia sama saja dengan bentuk am dia. Cuma kita punya Y sini adalah Y untuk graf ni kan Y per X. Jadi Y dia adalah Y per X. Dan kita punya X ini adalah X kuasa 2. Jadi X dia sini adalah X kuasa 2 lah. Dan kecerunan 1, tapi tulis pun tidak apa juga. Jadi untuk soalan P pula, dia bilang cari hubungan antara Y dan X. Di sini dia mau Y sama X saja. Jadi dari persamaan yang di sini nih, bentuk yang di sini nih, kita mau kasih Y ini 1 orang dan kita mau Y ini 1 orang. Jadi kita pindahkan ini ke sebelah dan kita masukkan saja dan dapat jawaban dia. Soalan 8 A. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan vektor A dan B. Dia sudah berikan A dan B. Okey, diberi bahawa A sama dengan KB dengan keadaan A selari dengan B dan K. Dengan B dan K ialah pemalar. Cari nilai K dan nilai M. So sekarang dia mau K dan nilai M. Itu soalan A. So dia sudah bagi macam ni, kita masukkan jalan nilai dah. Nilai ni masuk dalam A, B masuk dalam B. So kita dapat macam ni lah. So sekarang ni kita bandingkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. So sekarang kita 6 sama dengan K darab 3.
So kita bila kita kasih pindah, kita dapat K sama dengan 2. Okay, seterusnya kita bagi banding pula yang di bawah. Di bawah M tolak 1 sama dengan 2 dalam kurangan 7. Sini kita gantikan K tu kepada 2 sebab kita sudah dapat jawapan dia. So kita dapat bila bagi pindah, kita dapat M sama dengan 15. Okay, seterusnya soalan B. Diberi bahawa vektor P sama dengan 7, negatif 1 dan vektor Q sama dengan H3. Dengan keadaan H ialah pemalar. Satu punya soalan dia B1, ungkapkan vektor P tambah Q dalam sebutan H. So kita pasangkan je 7 negatif 1 tambah H3. So kita selesaikan atas dengan atas, bawah dengan bawah, kita dapat 7 tambah H2. Seterusnya soalan B2. Diberi magnitude P tambah Q sama dengan punca kuasa 148 unit. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi H. So bila dia cakap nilai-nilai yang mungkin tu, maksudnya dia ada banyak lah, bukan hanya satu jawapan. So kita pasangkan je, kita gantikan dia dalam bentuk macam ni. Kita tidak mau dia dalam bentuk matrix macam ni. So kita pasang 7 tambah H dalam kurungan X tambah 2Y sama dengan punca kuasa 148. Lepas tu kita tidak mau dia punya punca kuasa, kita darabkan dengan kuasa 2. Kita darabkan semua dengan kuasa 2, jadi macam ni lah, 7 tambah H kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 sama dengan 148. Sekarang ni kita hanya mau nilai H kan, kita mau cari nilai H. So kita pangkal je lah X dengan Y ni, tak penting sudah. So kita bagi kembang, lepas tu kita selesaikan, kita dapat H kuasa 2 tambah 14H tolak 95 sama dengan 0. Kita tekan kalkulator, kita dapat nilai H sama dengan negatif 19 dan H sama dengan 5. Okay, sekarang kita akan buat soalan 9. A. Cari had untuk fungsi Gx sama dengan 3 per X tolak 1 apabila X menghampiri sifar. So kita buat dalam bentuk had. Kita tulislah X menghampiri sifar, X pergi 0. So kalau macam ni kita boleh masukkan je terus nilai dia, X sama dengan 0. So 3 per 0 tolak 1. Kita dapat 3 per negatif 1. So jawapan dia negatif 3. Okay, soalan B pula. Diberi fx sama dengan 3 per 5x kuasa 2. Cari first derivatives ataupun dy dx yang pertama lah. Kita buat nilai dalam dia, x dia ialah 1 per 2. So kita ambil lah balik yang dia bagi tu 3 per 5x kuasa 2. Kita kasih mudahkan, bagi lawas kita bagi gini. Kita bagi naikkan atas x dia jadi 3 per 5 x kuasa negatif 2. Lepas tu kita tulis dia dalam bentuk dy dx. Kita darab lah 3 per 5 darab kuasa dia, iaitu 3 per 5 darab negatif 2. Lepas tu x dia, dia punya negatif 2 tu tolak 1. Lepas tu kita dapat negatif 6 per 5 darab x negatif kuasa negatif 3. Lepas tu kita ambil balik, dia minta dia punya x dia ialah 1 per 2. So kita masukkan je lah nilai dia, kita tekan kalkulator, dapat negatif 48 per 5. Okay, soalan C. Diberi bahawa kecerunan tangen bagi lengkung y sama dengan 4x kuasa 2 tambah 2x tambah 5 ialah negatif 6 apabila x sama dengan k dengan nilai k ialah pemalar. Cari nilai k. So kita tulislah, kita bagi sama dengan dulu. Kita bagi sama dengan, and then kita dapat macam ni lah kan. Okay, kita ambil dia punya persamaan ni. Kita ambil persamaan ni, kita bagi dia dalam bentuk dy dx. So dy dx ni 4 darab 2. Lepas tu x dia punya kuasa 2 tolak 1 tambah 2 darab 1, x dia 1 tolak 1 dia punya kuasa dia.
So 5 ni kita nak payah buat apa-apa sebab dia tidak apa-apa pun boleh ubah kan. So kita dapat 8x tambah 2. Lepas tu dia bagi tahu tadi kan x sama dengan k. So kita gantikan lah nilai x tu bagi k. Lepas tu kita pasang ni negatif 6 ni sebab ni kan benda ni sama-sama lagi tu Pak. Kita pasang dia. Kita dapat k sama dengan negatif 1. Okay, kita buat soalan 10. Diberi kamir 1, 5, mx dx sama dengan 9. Cari A. Nilai bagi kamir 5, 1, 2/3 mx dx. So, dia sudah bagi di atas ialah pergi 1/5. 1/5. Tapi yang dia bagi sini pula ialah 5, 1. So, kita tinggal bagi swap je. Kita bagi swap tapi kita bagi tambah negatif. Kita bagi tambah negatif, jadi dia jadi negatif 9. So, yang nilai 2/3 tu kita darab je dengan negatif 9, kita dapat negatif 6. Okay, soalan B. Nilai K. Cari nilai K jika kamir 1, 5, 3K dx sama dengan 2, 3. So, kita gantikan dia dalam bentuk ni. Ini kita bagi kamir 3K ni, kita bagi kamir yang tiada X, kita tambah X. So, 3K X. Sini 5, sini 1. Sama dengan 2, 3. So, kita bagi buka dia macam ni. Kita darab lah. Yang ni di dalam darab dengan di luar. Lepas tu, tolak yang di bawah, yang di luar, di dalam darab dengan yang di luar di bawah pula. So, lepas tu kita dapat macam ni. Kita selesaikan. Tekan kalkulator. Dapat K sama dengan 23/2. See ya. Okay, soalan 11A. Suatu kod 4 huruf akan dibentuk menggunakan semua huruf dalam perkataan cemerlang tanpa pengulangan huruf. Cari bilangan cara kod yang dapat dibentuk jika susunan bermula dan berakhir dengan huruf konsonan. So, kita tulis dulu. Okay, cemerlang ada berapa huruf konsonan? Huruf konsonan dia ada 6. Huruf vokal dia ada 2. Tak, sebenarnya ya, okay, 2. Walaupun I ialah ada 2 sini, tapi huruf dia hanya ada 2. Okay, sekarang ni dia bagi satu kod 4 huruf kan. So, kita buatlah 1, 2, 3, 4 huruf dia. Lepas tu bermula dan berakhir dengan huruf konsonan. So, sini dengan sini kita bagi bulat. So, bermula dengan berakhir huruf konsonan. Huruf konsonan ada 6. So, 6P2. Lepas tu ini pula kita guna yang 2 ni pula ialah sebab dia mau depan belakang kan. So 2 lah sini total dia yang dia mau. Lepas tu sini pula total huruf yang ada di dalam perkataan cemerlang. Walaupun sini ada 8 tapi I dia berulang. So tapi sini dia ada 7 je. So 7P2. Lepas tu kita darabkan lah. 6P2 darab 7P2 sama dengan, tekan kalkulator macam biasa, 1260. 1260. Okay, seterusnya soalan B pula. Sebuah pasukan bola tampar yang terdiri daripada 6 orang murid akan dipilih daripada 8 orang murid tingkatan 4 dan 5 orang murid tingkatan 5. Hitung bilangan cara pasukan itu boleh dibentuk jika pasukan itu mesti mengandungi tepat 4 murid tingkatan 4. So kita buatlah macam ni, kita untuk lebih mudah tengok. Okay, sekarang mesti 4 daripada tingkatan 4. Kita ambil lah 4 orang dipilih daripada 8 orang kan. So kita tulis sini 8C4 sedarab. Dia punya baki sini kita kan tim dia tu 6 orang. So bila sudah mesti 4 orang, kita tolak lah. Kita mau tengok berapa lagi tinggal baki untuk tingkatan 4, tingkatan 5 punya murid. So 6 tolak 4. So kita dapat 2 orang murid daripada tingkatan 5. So tingkatan 5 total dia 5 orang, tapi dia mau pilih 2 orang je. Lepas tu kita tekan kalkulator, kita dapat 700. Okay, kita akan bincang soalan 12. A. Titik-titik P 1, negatif 1, titik M, H, K dan titik Q 6, 4 terletak pada satu garis lurus dengan keadaan PM sama nisbah dia PM dengan MQ nisbah dia 2, 3.
dan H serta K ialah pemalar. Cari nilai H dan K. So kita buatlah dia punya, masukkan nilai-nilai. Dia kata terletak pada satu garis lurus. Kita buat satu garis lurus dengan keadaan P ke M ialah 2. Ni 2. Lepas tu M ke Q ialah 3. So sini lagi besar lah sikit kan. So, kita kasih besar sikit size dia. So lepas tu kita masukkanlah koordinat dia tadi. Kita masukkan 1, -1, H, K, M, M 4. So sekarang ni dia mau cari titik ni kan. So bila ada macam ni, dia bagi titik macam ni, kita pasangkan lah. Kita pasangkan macam ni. Kita bagi sama dengan 2 darab X. Ni darab X. Lepas tu 3 darab X. Dia selang-seli. Kita buat X dulu, Y. Kita kasih asing. So 2 darab 6 tambah 3 darab 1. Lepas tu kita bahagi dengan hasil tambah ni. Dia punya jarak dia 2 dengan 3. So dia kita dapat 5 lah. Lepas tu kita koma. Ini untuk ni koordinat, ni titik untuk koordinat lah. Bahagian sini X, sini Y. So sini pula Y pula kita darabkan 2 dengan 4. Lepas tu 3 dengan -1. Kita bahagikan lagi dengan 5. Lepas tu kita dapat H ialah 3 dan K ialah 1. Lepas tu soalan B pula diminta garis lurus Y sama dengan 3X tambah 12 adalah selari dengan garis lurus Y sama dengan H tambah 4X tambah 9 dengan keadaan H ialah pemalar. Tentukan nilai H. So dia bagi tahu kalau selari kan kita tahu dia punya nilai M ialah sama kan, dia punya kecerunan dia lah kalau selari. So kita guna je lah. Kita samakan H tambah 4 sama dengan 3. Sebab ini dia nilai M dia. Y sama dengan MX tambah C. So ni M dia, ni M dia. Kita bagi sama dengan H tambah 4 sama dengan 3. Kita dapat, kita bagi pindah bagi sebelah semua, kita dapat -1. Seterusnya soalan C. Titik R, X, Y bergerak dengan keadaan jarak titik R dari titik P dan titik Q sentiasa sama. Okay, 1. Huraikan lokus bagi titik bergerak R. So dia, jawapan dia ialah pembahagi 2 sama serenjang bagi P, Q. Okey, soalan 2 pula. Seterusnya cari persamaan lokus bagi titik bergerak R. So titik itu kan dia X, Y. So sini dia cakap sini jarak dia sentiasa sama. So kita tahu jarak dia samalah. Kita bagi sama dengan ni ialah rumus jarak. Rumus jarak ialah punca kuasa darab dalam kurungan X1 tolak X2 tutup kurungan kuasa 2. Lepas tu tambah dengan Y1 tolak Y2 dalam kurungan kuasa 2. Lepas tu sini ialah jarak antara titik R dengan titik P. Tengok ni dia punya ni nilai dah. Ni X dengan Y ni ialah koordinat titik R. Yang -1 dengan 1 ni ialah koordinat titik P. Tapi sini kan rumus dia kan sini negatif. So dia jadi negatif lah sini, dia terbalik pula. Okey, lepas tu sini pun sama. Ni jarak antara titik R dengan titik Q. Ni 6 dengan 4. So kita masukkan juga X, Y, X, Y. Lepas tu kita selesaikan jam macam biasa. Kita pindahkan bagi dia sama dengan kosong. Kita dapat 10X tambah 10Y tolak 50 sama dengan kosong. Soalan 13. Raja 13 menunjukkan keratan rentas sebatang balak yang terapung di permukaan air. Keratan rentasnya ialah sebuah bulatan dengan pusat O dan berjejari 30 cm. So sini maksudnya ni line ni ialah menunjukkan ini bawah air lah, yang di dalam air, ini di atas permukaan. Perentas AB berada pada permukaan air dan titik tertinggi P adalah 6 cm di atas permukaan air. Gunakan pi sama dengan 3.142. Okey, soalan dia cari A sudut minor AOB
AOB, dia mau di sini dalam radian. So kita gunakanlah dulu, kita try buat apa-apa benda yang kita boleh cari daripada info yang dia bagi. So sini kita dapat, sini kan 30 cm jejari dah. So sini pun samalah jejari juga. So 30 tolak 6 kita dapat 30 tolak 6 kita dapat 24. So segitiga ni kalau kita bagi dia bentuk macam ni, kita bagi dia senang nampak lah. Kita masukkan nilai 30 cm, sini 24 cm. So kita sekarang ni mau cari sudut ni kan. Nanti kita akan darab 2 aja untuk mau cari total 2 ni. Sebab sini ada 2 segitiga. So nanti kita darab 2. Okey, sini ialah X. Kita label sebagai X lah sini tadi. X. Kita sekarang ada information yang dia bagi ialah hypotenuse dan adjacent. So kita guna rumus cos. So cos X sama dengan ni, sini nilai adjacent dengan sini hypotenuse. So kita dapat X tu kita bagi pindah lah semua yang tak perlu ke sebelah kanan. Kita dapat 36.87 darjah. So dia mau AOB dalam red kan. So kita ambil AOB tu kita sama dengan 36.87 kita darab 2. So itu satu je tadi. Kita mau total ni semua. Lepas tu kita darab dengan 3.142 per 180 darjah. Sebab dia mau dalam radian. So kita darab dengan pi per 180. Kita dapat 1.287 radian. Okay, soalan B pula. Dia mau panjang lengkok dalam cm APB. So kita boleh guna rumus S sama dengan J theta. Tapi theta dia ni dalam radian. So APB ialah dia punya panjang lengkok sama dengan J theta. Theta rad. Lepas kita masukkanlah nilai jejari 30 cm. Lepas tu radian dia ialah ni tadi. Kita dapat sudah kan. Radian sini sektor minor. Kita dapat 1.287. Lepas tu kita darabkan tu dua-dua. Kita dapat 38.615 cm. Seterusnya soalan C. Soalan C pula. Dia minta luas keratan rentas dalam cm kuasa 2 di bawah permukaan air. So dia mau luas ni. Luas bulatan dan segitiga ni. Sektor meja. Luas sektor meja. Salah pula ni. Okay, luas sektor meja dan luas segitiga AOB. So kita gunakan rumus luas lengkok meja, luas sektor meja 1/2 J theta rad tambah 1/2 AB sin theta. Tapi theta sini dalam pi, dalam degree. Sebab ini bukannya memang macam tu lah, sebab segitiga kan dia bukannya apa-apa kena mengena dengan radian. So kita masukkan jadi nilai 1/2 darab 30 jejari dia J kuasa 2. Sini terlupa kuasa 2 pula sini jejari. Darab 4.997. Kita betulkan dulu. Okay. Lepas tu 1/2 darab 30 kuasa 2 darab pi rad, theta rad. Kita dapat yang itu, macam mana kita boleh dapat 4, dari mana kita dapat 4.997 ni? Sebab tadi kita hanya cari yang rad punya untuk sektor minor. Ini untuk sektor major pula. So sektor major kita ambil 360 tolak 73.74. 73.74 ni ialah darjah untuk sektor minor. So lepas kita dapat baki dia, kita darab dengan 3.142 bahagi 180 darjah. Sebab dalam rad. Tengok rad sini. So kita dapat 4.997. Lepas tu kita tambah dengan luas segitiga AOB. 1/2 darab AB darab sin theta. Theta ni yang lengkok minor lah dalam degree. So kita tekan kalkulator je, kita dapat
2680.65 cm square. Okey, kita akan buat soalan 14. A. Pembalik ubah rawak X mewakili taburan binomial dengan 10 percubaan dan kebarangkalian berjaya ialah 1/3. Cari yang pertama, soalan 1, sisihan piawai taburan tersebut. Okey, so kita tengok sini, kita listkanlah dulu. Okey, bilangan percubaan dia adalah 10. So bilangan percubaan dia sama dengan n sama dengan 10. Lepas tu kebarangkalian berjaya ialah 1/3. So yang berjaya ialah P 1/3. So baki 3 tolak 1 2 lah kan. So baki dia yang kebarangkalian kegagalan ialah Q sama dengan 2/3. Okey, lepas tu yang kita listkan je lah supaya kita nampak gitu. Yang X ni mewakili taburan binomial dengan 10 percubaan. So 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Lepas tu dia minta sisihan piawai kan. Kita pasanglah, ini ialah formula sisihan piawai. Dan kita bagi punca kuasa, N ialah 10. Lepas tu P ialah 1/3 darab dengan betul lah. Okey, darab 2/3 dengan 1/3. Susunan dia tak kisah, yang penting kita darab dua-dua. Lepas tu kita dapat 1.4097. Okey, soalan seterusnya ialah soalan kedua. Kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu cubaan adalah berjaya. So, kita tulislah macam ni. P dalam kurungan X lebih besar atau sama dengan 1. Ini macam ni sebab dia bagi tahu sekurang-kurangnya satu cubaan berjaya. Maksudnya yang lain-lain tu macam mana sudah kita cakap tadi? Kurang-kurangnya satu cubaan adalah berjaya. Yang lain tu berjaya. Macam kita bilang, ada tu kita bilang tadi, sekurang-kurangnya satu cubaan adalah berjaya. Kurang-kurangnya so maksudnya satu lah. Kalau okey, tak apa, cakap je lah tu. Okey, soalan 2. Kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu cubaan adalah berjaya. So kita tulis P dalam kurungan X lebih besar atau lebih sama dengan 1. Sebab sini kan kita bukannya simbol X lebih kecil atau sama dengan 1. Tak boleh sebab ini dia begitu sekurang-kurangnya. So minimum dia yang berjaya ialah 1. Maksudnya dia boleh berjaya lagi besar lah. So kita tulis, sepatutnya kita boleh tulis dalam bentuk macam ni lah kan. Tapi yang lebih besar daripada 1 ni dari 1 sampailah 10. Takkanlah kita mau tulis satu-satu, kita mau tulis guna formula macam ni, terlampau panjang. So kita guna yang kita nak mahu. So yang lebih kecil daripada 1 adalah 0. So kita ambil 1 tolak P dalam kurungan X sama dengan 0. Lepas tu kita masukkanlah nilai dia. So N tu sini, kalau dalam ni dia punya R ialah inilah, X sama dengan R sini 0. 10 ialah dia punya N dalam kurungan 1/3. Lepas tu 0, sebab sini kita tengok rumus ni 2/3. 10 tolak 0. Okey, lepas tu kita tekan dalam menggunakan kalkulator, kita dapat 0.9827. Okey, untuk soalan 15A, diberi persamaan suatu lengkung ialah Y sama dengan X kuasa 2 dalam kurungan 3 tolak X tambah 1/2. Jadi nombor 1 dia bilang cari fungsi kecerunan bagi lengkung itu. Fungsi kecerunan ni yang kita tahu kecerunan adalah M. Jadi M ni sama dengan dy dx. Jadi kita boleh anggap jadi kita ambil lah ni Y ni, kita kasih kembangkan dulu Y ni. Jadi Y ni sudah dikembangkan jadi ini. Jadi kita mesti tukarkan persamaan Y ni kepada persamaan dy dx. Jadi bring down power minus 1 untuk dapatkan persamaan dy dx. Kemudian untuk soalan kedua, cari koordinat titik-titik pusingan. Okey, kalau dia bilang cari koordinat titik-titik pusingan, dy dx ni sama dengan 0. Jadi
kita sudah tahu kan dy dx ni, dia punya persamaan dy dx ni apa. Jadi persamaan ni kita kasih samakan dia dengan kosong sejak. Baru tu kita boleh tekan calculator untuk dapatkan nilai x lah. Selepas sudah dapat nilai x tu, kita ambil persamaan yang diberi, persamaan lengkung ini sebagai y dia. Jadi y ni kita kasih masukkan x dalam x dia. Kan ada dua nilai x, jadi kita buatlah dua kali. Tapi x dia tu ikut nilai x ini. Kemudian seperti biasa tekan calculator untuk dapatkan jawapan y ini, dan itulah titik-titik pusingan dia adalah 2, titik-titik pusingan dia adalah 2, 9/2 dan 0, 1/2. Oke, untuk soalan 15B, dia bilang sini diberi dy dx adalah sama dengan 6 dan kamir 04 y dx adalah sama dengan 12, dan dia bilang sini cari y dalam sebutan x. Oke, kita tahu diberikan apakan dy dx itu sama dengan 6. Jadi kita mau dy dx ni kita mau kamir untuk dapatkan y ni berapa. Jadi kita gunakan pengamiran tak terhad untuk cari y dia. Jadi sebab itulah kita ada c di sini. Lepas tu kita sudah tahu y ni berapa kan? Kita masukkanlah y ni dalam persamaan yang diberikan nih. Jadi kamir 04 y dia ni ini sama dengan 12. Jadi kita tulis begini sebab dia pengamiran kan. Bring down power plus 1. Kita masukkan sejak nilai 4 ni ke x dia, dan untuk cari c, dan selepas dapat c kita masukkan c ni ke dalam persamaan y ni balik, sebab dia bilang sini cari y dalam sebutan x.